Oh, yang tu sebab ada nun taukid tu. Nun taukid. Kalau tak bunyi dia tus'aluna. Kalau ikutkan la tus'aluna, dia asal dia yang tadi tus'aluna tu asal dia tus'aluna. Ni asal kalimah. Ya, okey, betul. Jadi asal dia sebelum awal baris depan, Okey. sebelum akhir ni hamzah ni. Sebab waw nun ni tambah. Lam ni akhir. Sebelum akhir baris atas. Itu yang bunyi tus'aluna. Kemudian disebabkan dia nak masuk dengan nun tu yang dia akan buang waw nun. Oh, Waw nun tu terbuang kerana adanya nun. itu. Yang tu payah sikit lah biarlah. Ustaz nak tanya, ya tabu tu apa maksud dia? Apa dia? Ya tubu tadi tu maksud dia apa? Sedang menulis. Fi'il mudhari' kan? Katabat fi'il madhi dia telah menulis. Sedang menulis. Kalau tabu ditulis. Kenapa? Kalau tabu ditulis, tak eh? Sedang ditulis. Ataupun akan ditulis. Okey. Akan diganti. Akan sedang apa Akan lagi? sedang ditulis ya. Selalu. Sebab mudhari'. Semalam pergi kebun panas betul lah. Tapi kalau badan kita terlampau panas kan. Lepas tu bila kita malam tu jadi gatal-gatal sebab panas tu. Betul? Tak. Tidak. Sebab dah masuk kebun memang gatal. Masuk kebun memang gatal. Mandi kena Memang gatal badan-badan. Anak saya pergi tapi tak gatal pula. mandi bersih. Bersih kita dah pakai potola. Ulat betina gatal Musat tu. Apa dia? Ulat betina gatal Musat. Saya kata gatal. Aduh. Macam. Sumalatus aluna. Baik, ayat perkataan tersebut saya bacakan sikit daripada tafsir Al-Munir. Dia kata kalian akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang melalaikan. Kalian juga akan ditanya tentang bermacam kenikmatan dunia berupa keamanan, kesihatan, waktu lapang, makanan, minuman, tempat tinggal dan kenikmatan yang lainnya. Zamakhsyari berkata maksud daripada kalimah an-na'im adalah tentang kelalaian dan kenikmatan yang menyibukkan kalian sehingga melupakan agama. Baik, dan juga kewajipan-kewajipannya. Kemudian Ar-Razi berkata yang tampak sesungguhnya yang akan ditanya tentang mengenai kenikmatan adalah orang-orang kafir. Yang ini pendapat lain. Dalam pendapat yang lain dikatakan bahawa hal itu umum bagi semua mukmin dan kafir. Maka mereka bawalah dalil-dalil hadis, di antaranya bahawa daripada Umar berkata, kenikmatan apa yang ditanyakan kepada kita wahai Rasulullah? Kita telah mengeluarkan dinar dan harta kita. Lantas Rasulullah menyebut zilalul masakin wal ashjar wal akhbiyah allati taqikum minal harri wal bardi wal ma'ul baridu fil yawmil har. Apa lagi kenikmatan yang Allah nak tanya nanti ni? Nabi kata teduhan tempat tinggal, pohon, kemudian tenda ni apa dia? Tenda. Kemah. Kemah yang menjaga kalian daripada panas dan dingin serta air dingin di hari yang panas. Macam itulah Nabi kata. Maknanya semua benda kena tanya. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Ibnu Abi Syaibah
Dan Ahmad daripada Mahmud bin Labid, dia berkata tatkala surah At-Takasur turun, lantas Nabi membacakan hingga ayat summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nikmat apa yang ditanya kepada kami nanti? Padahal itu hanya air dan kurma, serta itu akan mencukupi kami sedangkan musuh telah datang. Lantas kenikmatan apa yang akan ditanyakan kepada kami? Lalu Rasulullah menjawab, amma inna dzalika sayakun. Sesungguhnya hal itu akan terjadi. Nabi cakap, kena tanya lagi ke? Kita orang dah lah tinggal kurma dengan air je ni. Yang nak boleh makan pun takkan nak tanya lagi pasal kenikmatan. Nabi cakap, kalian akan sesungguhnya hal itu akan terjadi. Nabi cakap, kena tanya ke? Walaupun ada kurma dengan air. Sudah. Okay. Agak-agak rumah kita kurma busuk pokoknya. Agak-agak kita kena tanya Semua. banyak kali. Kita kena tanya banyak. Sampai tumbikai tu kecil tak makan. Tok dan putih ais. Masak. Kemudian Makanan terbuang. apa dia? Makan tu lebih-lebih macam tu kat dia tanya esok. Kita buang-buang. Kalau makan terlebih, Kebaziran. makan tak habis. Itulah. Boleh? Baik, apa lagi yang disebut dalam ni? Diriwayatkan daripada Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dia kata ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena daripadanya, adalah yang pertama kesihatan dan waktu yang lapang. Dua benda akan ditanya, kesihatan dan waktu yang lapang. Nabi kata dua ni selalu orang tak perasan. Baik, mereka tidak mensyukuri kedua nikmat itu dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan pada keadaan tersebut. Barang siapa yang tidak melakukan apa yang telah wajib dilakukan, bererti dia telah terlena. Diriwayatkan juga daripada Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Barzah, beliau bersabda, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fi ma abnahu wa an shababihi fi ma ablahu wa an malihi fi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi maza amila bihi. Baik, tidaklah tergelincir kedua kaki seseorang hamba itu pada hari kiamat sehingga ditanya mengenai 4 perkara. Maknanya tak tergelincirlah kita selama mana kita akan ditanya oleh 4 perkara. Yang pertama, mengenai umurnya dihabiskan dalam hal apa. Macam dia tanya Cikgu Rosli tu, 38 tahun berkhidmat dalam guru. Okey, ada jawapan lah. Siap-siap lah jawapan, dah ada lah semua kan. Kemudian dalam hal apa? Kemudian mengenai masa mudanya digunakan untuk apa? Masa muda guna untuk apa? Kemudian hartanya dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan. Serta mengenai apa yang dilakukan dengan ilmu. Semua tu Ilmu sekali. Baik, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Siapa yang ni boleh beli kitab Adabul Mufrad, kitab mengenai adab tu yang pembukaan adalah dengan adab. Adabul Mufrad dalam kitab Sahih Bukhari. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadha fi riha. Barang siapa bangun pagi dirinya dalam keadaan aman
sehat badannya, mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia diberi dunia dan seisinya. Macam-macam lah ketika Abu Bakar. Baik, ni ada satu cerita daripada Ibnu Jarir dan Imam Muslim dalam Sunan meriwayatkan Abu Hurairah berkata ketika Abu Bakar, Umar duduk, tiba-tiba mereka didatangi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, mengapa kalian berdua duduk di sini? Mereka menjawab, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, tidaklah kami keluar daripada rumah kami melainkan kerana lapar. Dah orang keluar, jumpa Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, dua-dua tengah lapar. Demi zat yang mengutuskanku, aku juga keluar rumah kerana hal itu. Rasulullah kata, aku pun sama juga lapar juga ni. Lantas beliau dan mereka berdua pergi sehingga sampai ke salah sebuah kaum Ansar. Ni cerita ni lah. Mereka disambut oleh seorang wanita, lantas Nabi bersabda kepada wanita tersebut, kemanakah si fulan? Si wanita menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar buat kami. Kemudian orang tersebut pun datang dengan membawa tempat airnya dan berkata, selamat datang, tiada sesuatu pun yang lebih mulia menziarahi para hamba Allah melainkan seorang Nabi. Pada hari ini Nabi tersebut menziarahiku. Lantas dia mengikat tempat airnya dekat pohon kurma. Kemudian dia pergi dan mendatangi mereka dengan satu tandan pelepah kurma. Nabi bersabda, mengapa tidak kamu petik? Dia menjawab, saya ingin kalian yang memilih sendiri. Dia bawalah semua setandan tu. Kemudian dia mengambil pisau. Nabi bersabda, jangan sembelih yang masih menyusu. Jadi ada kambing semua tu. Nabi kata yang ada susu jangan sembelih. Pada hari itu pun dia menyembelih haiwan tersebut. Tu dia sembelih jugalah nak bagi makan. Kemudian lantas mereka pun memakannya. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi cakap apa? Sesungguhnya kalian akan ditanya tentang hal tersebut pada hari kiamat. Rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah. Ketika kembali ke rumah kalian sudah mendapatkan kebaikan ini. Ini adalah satu nikmat yang besar. Yang zahir sesungguhnya pertanyaan tentang nikmat secara umum kerana adanya alif lam lil jinsi tersebut. An-na'im, alif lam tersebut dikata lil jinsi. Hanya saja pertanyaan kepada orang kafir bertujuan taubih. Jadi tengah-tengah makan pun Nabi cakap dulu, kalian akan ditanya nanti tentang hal tersebut. Okay. Jadi kalau kita tengok keadaan masa itu memang diorang hidup makan nanti lah kan. Untuk makan memang untuk makan lah. Habis makan tu macam burung lah. Lapar kan keluar makan. Dia tak simpan lah. Tak ada benda untuk disimpan. Cuma berjimat dan sebagainya itu lebih penting juga. Habis surah Al-Takasur. Saya nak tanya Ustaz. Yang Al-Na'im tu MI juga ke? Bukan majrur. Majrur. Tapi dia tak boleh MI lah walaupun baris bawah. Tak boleh, lepas huruf jar memang nama dia tak lain tak bukan. Majrur je lah. Okey. Skema.